Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Um, Pertama sekali, nama saya Syakir Aiman bin Jalani, nombor matrik 145541. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan bab 1, impak pembinaan MRT Sungai Buloh Kajang kepada pengguna. Untuk pengenalan, sebagai sebuah negara yang sedang membangun seperti Malaysia, penekanan kepada sistem pengangkutan awam amatlah penting dan perlulah diberi penekanan. Hal ini untuk mengelakkan daripada berlaku kesesakan, terutamanya di bandar-bandar utama. Berikutan daripada hal berikut, pada tahun 2017, kerajaan telah siap membina sebuah pengangkutan awam, pengangkutan rel awam, iaitu Mass Rapid Transit yang mempunyai jarak sejauh 51 kilometer daripada kawasan Sungai Buloh sehingga kawasan Kajang. MRT ini mempunyai sebanyak 31 stesen, di mana 7 daripada 31 stesen ini merupakan stesen yang berada di bawah kawasan bawah tanah, di bawah kawasan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan dalam satu-satu masa, MRT ini boleh membawa penumpang sebanyak 1,200 dalam masa satu hari, boleh menjangkau dan dijangkakan mampu untuk membawa sebanyak 400,000 penumpang. Okey, sebelum kita pergi kepada objektif kajian, dapatan daripada Kementerian Pengangkutan Malaysia mendapati bilangan penumpang yang menggunakan MRT ini menunjukkan peningkatan daripada 2017 sehingga tahun 2019, kecuali pada tahun 2020 yang berkemungkinan disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Begitu juga yang ditunjukkan oleh bilangan kenderaan bermotor seperti motosikal dan motorkar di negeri Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang juga turut menunjukkan peningkatan yang agak tinggi pada setiap tahun. Untuk penyataan masalah, seperti mana yang kita ketahui, di kawasan bandar terdapat pelbagai jenis pengangkutan awam yang disediakan seperti bas, teksi, e-hailing, pengangkutan rel yang lain seperti seperti LRT dan sebagainya. Jadi, penting untuk kita mengetahui apakah alternatif sebelum dan selepas pembinaan LRT dan faktor yang dipertimbangkan oleh pengguna untuk menggunakan pengangkutan awam. Yap, kepentingan kajian ini pula adalah untuk dilakukan, tujuan kajian ini dilakukan untuk dapat digunakan sebagai rujukan tambahan apabila membincangkan berkenaan dengan sistem pengangkutan awam di Kuala Lumpur, terutamanya berkaitan dengan sistem pengangkutan MRT Sungai Buloh Kajang. Kajian ini juga diharapkan dapat membuka mata pihak yang berkepentingan untuk melakukan penambahbaikan untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan pengangkutan awam supaya dapat menarik pengguna untuk beralih kepada penggunaan pengangkutan awam sepenuhnya supaya dapat mengurangkan kesan negatif pembangunan bandar. Saya kira itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aki. Hari ini saya akan membentangkan mengenai suatan karya. Karya pertama yang telah kami ulas adalah yang dikarang oleh seramai 7 orang, iaitu dikarang oleh Azmi Mat, Nurliza Saiful Bahari, Nolia Nakal, Nini Hatini, Nur Fazlina Saleh, Raslan Nordin, Muhammad Najib Mas'ad. Dan tajuk kajian mereka adalah pengaruh kepuasan komuter awam terhadap perkhidmatan mass rapid transport di kalangan pengguna Kuala Lumpur pendekatan PLS SEM. Dan sampel yang telah mereka kumpul adalah penumpang awam yang berpengalaman menggunakan pengangkutan awam. Ringkasan daripada penemuan yang berkajian ini adalah MRT perlulah menyusun semula sistem mereka dan seterusnya meningkatkan etika pengurusan kaki tangannya dan menubuhkan polibantuan. Dan kajian yang kedua yang telah kami ulas adalah yang dikarang oleh Mi Tiang Ho dan Muhammad Helmi Alim yang telah diterbitkan pada 2018. Tajuk kajian mereka adalah pilihan pengangkutan awam di kalangan belia, kajian
kes mas rapid transit dan pelajar universiti. Dan sampel yang telah mereka kumpulkan adalah seramai 15 pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan cara mereka mengumpulkan data adalah melalui deep interview, iaitu temu bual. Antara kelebihan yang telah dinyatakan dalam interview yang telah dikumpulkan oleh mereka adalah pihak MRT, antara kelebihan MRT adalah merangkumi harga yang rendah, lalu lintas yang kurang sesak, melindungi alam sekitar. Dan antara keburukan yang telah dinyatakan dalam sesi temu bual ini adalah kekurangan perkhidmatan bas, dan sustain hanya terdapat pada kawasan tertentu. Dan karya yang ketiga yang telah kami ulas adalah yang telah dikarang oleh Chiu Si dan Azwin Aksen yang diterbitkan pada tahun 2018. Tajuk kajian mereka adalah kepuasan pengguna dengan mass rapid transit dan kesannya terhadap jantina dan tujuan perjalanan yang berbeza. Okey, sampel yang telah mereka kumpul adalah memiliki responden daripada menggunakan MRT pada 31 stesen terletak dari Sungai Buloh ke Kajang. Hasil kajian mereka telah menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan jantina, tetapi terdapat perbezaan kepuasan antara pelajar dan orang golongan yang sudah bekerja. Disebabkan kurang kepuasan pada golongan pelajar adalah kerana ruang untuk mereka membawa barang itu terlampau kecil, macam bawa beg ke bawa buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmad bin Mazek dari grup SMIF. Jadi saya akan menerangkan tentang kajian metodologi. Okey, yang pertama ialah berkenaan tentang kerangka penyelidikan. Kerangka ini merupakan ilustrasi dalam bentuk diagram atau rajah yang menunjukkan faktor-faktor penyebab pada fenomena yang dikaji. Pemboleh ubah teori yang berdasari kajian serta bagaimana elemen-elemen ini berkaitan antara satu sama lain. Kerangka ini juga adalah model penelitian yang dibuat dalam bentuk proposal yang memiliki sistem yang tersendiri serta menghubungkan faktor yang telah dikenal pasti sebagai masalah dalam topik penelitian. Jadi bagi penyataan masalah bagi kajian kami ialah berkenaan tentang bagaimana penduduk dahulu yang menggunakan kereta untuk menuju satu destinasi ke satu destinasi yang lain menggunakan kereta, dan sekarang mereka boleh menggunakan perkhidmatan awam seperti MRT untuk menjimatkan masa mereka. Yang seterusnya ialah kajian metodologi kami, iaitu kami menggunakan sumber data primer. Iaitu data primer ialah data yang berasal dari sumber asli ataupun yang pertama, dan dia dikumpul secara khusus untuk menjawab persoalan kajian. Yang kedua ialah jenis data, iaitu kuantitatif. Data kuantitatif ini ialah untuk ciri-cirinya adalah menguji teori, pemboleh ubah sedia ada dan saiz sampel yang besar. Bagi teknik pengumpulan data, kami menggunakan soal selidik sama ada struktur ataupun semi berstruktur, instrumen, Google Form ataupun bersemuka, dan bagi responden kajian kami iaitu pengguna MRT Sungai Buloh Kajang sendiri. Seterusnya ialah rajah tersebut. Rajah tersebut ialah merupakan reka bentuk penelitian kami, iaitu faktor penggunaan MRT Sungai Buloh Kajang sebagai pemboleh ubah bersandar kami, dan terdapat 3 faktor yang tidak bersandar, iaitu yang pertama pendapatan, yang kedua ialah harga minyak, dan yang ketiga ialah tempoh dan jarak sesuatu perjalanan. Yang terakhir ialah kaedah analisis data, dan kaedah yang kami gunakan ialah skala Likert. Skala Likert ni ialah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat, dan caranya ialah dengan soalannya ialah dengan kami menyediakan skala daripada setuju sehingga tidak setuju. Jadi daripada situ kami dapat mengukur peratusan daripada responden
yang menjawab soalan tersebut. Jadi sekian itu saja.